Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga, anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat DU3 menggunakan kitab Kekeliruan Ummah. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdhi bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 308. Semalam kita telah sentuh tentang tasawuf, yang mana tasawuf ini hanya satu istilah baru yang merujuk kepada perkara yang menjadi tonggak, salah satu tonggak agama kita, iaitu al-ihsan. Dalam hadis Jibril yang masyhur, Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW beberapa soalan, yang mana daripada jawapan itulah umat mendapat ilmu dan pengajaran, iaitu ditanya, akhbirni anil Islam, beritahu kepada saya tentang Islam. Nabi SAW menyebut satu persatu rukun Islam yang 6. Kemudian akhbirni anil iman, beritahu kepada saya tentang iman. Nabi SAW rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 disebut oleh Nabi SAW ketika menjawab soalan Sayyidina Jibril, akhbirni anil iman. Akhbirni anil Islam, rukun Islam yang 5. Akhbirni anil iman, rukun iman yang 6. Akhbirni anil ihsan, beritahu kepada saya tentang ihsan. Lalu Nabi SAW menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang dikatakan ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sekiranya kamu itu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Melihat di dunia ini maksudnya dengan mata hati lah, bukan lihat dengan mata kepala. Lihat dengan mata kepala itu insya-Allah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti. Di dunia melihat Allah itu dengan mata hati. Jadi ini yang cuba direalisasikan, yang mana para ulama mengkaji di dalam Quran dan hadis, lalu dikeluarkan daripada Quran dan hadis ini perkara-perkara yang membantu kepada ihsan, iaitu pertama ada takhliyah, membersihkan hati daripada sifat yang mazmumah. Kerana ketaatan dan juga kemaksiatan
Ada yang zahir yang dilakukan dengan anggota, ada yang batin iaitu ketaatan hati dan juga maksiat hati. Bila ada sifat mazmumah, maka hati melakukan maksiat. Lalu perlu dibersih, takhliyah. Selepas dibersihkan daripada sifat mazmumah, dihiasi dengan sifat yang mahmudah, yang terpuji. Maka bila ada sifat-sifat yang terpuji dalam hati, hati itu senantiasa melakukan ketaatan yang batin. Dalam hati ada ikhlas, dalam hati ada syukur, dalam hati ada sabar, dalam hati ada redha, dalam hati ada tawakal dan sebagainya. Maka apakah praktikalnya? Itu teori. Dan teori mudah saja. Tasawuf ni buang sifat mazmumah, hiasi dengan sifat yang mahmudah. Tapi praktikalnya tidak mudah. Nak buang rasa takabur, nak buang rasa ujub, nak buang rasa riak. Kalau orang Melayu kita ni kan, selalu orang kata orang Melayu ni terkenal dengan PhD, perasaan hasad dengki. Tak boleh lihat kedai kawan dia maju sikit, dia dengki. Tak boleh lihat jiran dia senang sikit, dia dengki. Itu kan susah nak buang. Orang yang ada hasad dengki ni, dia tak boleh nak rationalize kan. Kawan tu beli kereta baru misalnya, dia dengki. Padahal kawan tu beli kereta baru, tak minta duit dia pun. Bulan-bulan bayar sendiri. Tapi orang dengki dia tidak ada satu asas yang rasional untuk dia justify kedengkian dia. Itu hanya penyakit hati. Jadi nak buang macam mana, itulah perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan praktikal daripada ilmu tasawuf, iaitulah tarikat. Asal dia perkataan ini bahasa Arab at-tariqah. Tariqah itu jalan. Tapi jalan di sini bukanlah jalan yang fizikal, jalan raya dan sebagainya. Ini jalan yang maknawi. Satu orang tu menjalani amalan-amalan untuk menuju kepada tujuan daripada tarikat. Apakah tujuan daripada tarikat? Ada sebahagian join tarikat sebab nak dapat keramat, nak dapat perkara-perkara yang mencari adat. Itu bukan tujuan tarikat. Nak terbang di langit, ya tak payah beli tiket kapal terbang saja. Nak berjalan atas air, buat apa? Susah-susah je. Jadi itu bukan tujuan tarikat. Kalau ada orang masuk tarikat dengan cita-cita nanti dia boleh buat benda-benda yang mencari adat, daripada awal lagi sudah hilang keikhlasan yang sepatutnya dia cuba capai dengan tarikat itu. Dan bukan juga untuk naik makam daripada satu makam zikir kepada satu makam zikir. Kan ada orang dia bercita-cita satu masa nak jadi tok syekh tarikat. Maklumlah bila jadi syekh tarikat ni ada pengikut, ada murid, ada yang cium tangan, ada yang bagi hadiah. Itu juga bukan tujuan. Jadi apakah tujuan tarikat? Iaitu untuk mendapat mardhatillah, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sak daripada nak dapat ridha Allah itulah kita nak buang maksiat-maksiat batin. Itu tujuan yang lebih kecil lah. Kita bertarikat itu moga-moga kita boleh bebas daripada maksiat batin, atau sekurang-kurangnya kita boleh minimize maksiat-maksiat batin kita, lalu kita berjaya melakukan ketaatan yang batin. Baik, di muka surat 308 mengenai tarikat, selalu kita ejak T-A-R-I-K-A-T, tarikat. Itu ejaan bahasa Melayu, asalnya dengan tariqah. Terdapat tarikat-tarikat yang mu'tabarah, maknanya yang diiktiraf di dalam Islam. Bila kita sebut ada tarikat yang mu'tabarah, yang diiktiraf, berarti ada juga yang mendakwa tarikat tetapi tidak diiktiraf. Kenapa? Mungkin kerana tidak sanad ambilan tarikat itu tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW atau sekurangnya kepada sahabat Nabi. Kalau sampai pada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi SAW, ataupun kerana berlaku penyelewengan. Sebab pengamal tarikat bukan maksud, mereka hanya usaha saja untuk membersihkan hati. Kadang-kadang ketidakikhlasan dari awal itu menyebabkan berlakunya penyelewengan, lalu ditutup dengan nama tarikat. Itu menyebabkan tidak muktabarah, tidak diiktiraf. Macam mana nak tahu ni? Ini kena tanya pakar dia lah. Setahu saya kalau di negeri sini
mereka sudah tubuhkan satu yang mereka namakan Jilsah Turuk Sufiyah. Di situ ada orang-orang yang mahir dalam tarikat. Kalau ada tarikat yang diamalkan di Negeri Sembilan, kena rujuk dulu pada Jilsah ini. Dilihat amalan-amalannya, pegangannya dan sebagainya. Lalu kalau okey, didaftarkan. Kalau ada masalah, disuruh perbetulkan sebelum dapat didaftarkan. Kalau tidak boleh diperbetulkan, maka tidak dibenarkan, diamalkan. Maka sangat baik jika satu orang Islam itu dapat bersama dengan salah satu daripada tarikat yang muktabarah ini. Kalau orang tanya apa hukum bertarikat, asal hukumnya adalah sunat. Kalau kita memahami bahawa tarikat ini mengamalkan amalan-amalan sunat, ada sebahagiannya wajib secara asas. Misalnya dalam tarikat selalu dimulai dengan kita itu disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu wajib. Tak masuk tarikat pun wajib taubat. Bukan kata masuk tarikat baru wajib taubat, tidak. Tapi banyak sekali amalan-amalan yang sunat, seperti kita duduk beristighfar, kita selawat, kita bertahlil dan sebagainya, zikir, itu asalnya sunat. Tetapi dalam keadaan tertentu boleh jadi wajib bertarikat. Bukan wajib yang asli ya. Bukan wajib berarti macam wajib sembahyang tu, itu memang daripada asal lagi wajib. Tapi ini wajib yang aridi. Tarikat boleh jadi wajib secara mendatang. Macam mana? Pertama, untuk orang yang belum bertarikat. Untuk orang yang belum bertarikat, macam mana boleh jadi wajib di bertarikat? Kalau berat sangkaan dia kaji, dia nilai, dia muhasabah diri dia tidak mampu untuk membuang sifat mazmumah kecuali dengan jalan dia bertarikat. Dia dah cuba macam-macam. Puasa dah cuba, ya. Baca Quran pun dah rajin, ya. Solat sunat pun dah buat, masih bersarang penyakit-penyakit hati dia. Tapi dia tengok misalnya kawan-kawan dia yang ambil tarikat, yang dibimbing oleh guru mursyid, Masya Allah selepas tahun sudah sangat berubah. Ini kawan-kawan yang sama-sama nakal macam dia juga. Jadi dia fikir-fikir, mungkin aku pun kemungkinan besar kalau tak bertarikat susahlah aku nak buang penyakit hati. Jadi ketika itu atas kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu perkara yang tidak sempurna sesuatu kewajipan kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut turut menjadi wajib. Jadi asalnya ambil bai'ah tarikat ni tak wajib. Yang wajib adalah meninggalkan dosa batin. Yang wajib adalah melakukan ketaatan batin. Kita wajib ikhlas, kita wajib sabar, kita wajib redha, kita wajib syukur. Bahkan tak bersyukur tu kan janjinya azab. Wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu itu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan lagi bagi kamu nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, ya dikufur nikmat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab aku sangat pedih, sangat dahsyat. Jadi berarti syukur itu wajib. Bila tak bersyukur, Allah janji dengan azab. Jadi dia kaji-kaji, berat sangkaan dia, aku ni kalau tak bertarikat macam kawan-kawan macam ni lah aku bergelumang dengan sifat mazmumah, dengan hasadnya, dengan takaburnya dan sebagainya. Maka atas dasar kaedah tadilah untuk orang ini wajib dia bertarikat. Ini wajib yang mendatang. Sebaliknya, untuk orang yang dah ambil bai'ah macam mana? Dia dah ambil bai'ah, jadi guru mursyid dia kata, kamu amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Itu juga wajib yang aridi, wajib yang mendatang, iaitu kewajipan menunaikan janji. Dia bai'ah tu dia janji setia dengan guru dia untuk melakukan zikir ni, zikir itu. Dia bukan tak sama level kalau katakan wajib itu macam wajib sembahyang. Wajib sembahyang tu tak payah janji dengan siapa pun, memang wajib sembahyang. Tapi wajib mengamalkan zikir tarikat ini adalah wajib menunaikan janji. Menunaikan janji ini asal hukumnya adalah wajib. Tapi kalau berjanji nak buat maksiat, itu sebaliknya. Kita wajib mungkiri janji itu.
Kau ada orang berpakat dengan kawan dia pada satu waktu, pada satu hari, nak sama-sama pergi merompak misalnya. Jadi fikir tak jadi. Kawan dia kata, kau ni tak baik dah janji dengan aku, dosa tau. Tak tunaikan janji, dosa apa ke? Merompak tu kan dosa. Eloklah kawan tu tak tunaikan janji. Tapi dia kan janji nak berzikir, janji nak istighfar, janji nak bertahlil. Maka kewajipan itu adalah kewajipan menunaikan janji, bukan kewajipan yang asli. Kau kata ni apa ni, orang tarikat mewajibkan apa yang Allah tak wajibkan. Allah hanya suruh secara sunat saja, ya asalnya begitu. Tapi kan Allah juga yang mewajibkan kita itu menunaikan janji. Wa aufu bil ahdi, tunaikanlah ahad ataupun ukud. Perjanjian dua hala tu kita kena tunaikan. Tapi tak sama level kewajipannya itu sebagaimana level kewajipan sembahyang, puasa Ramadan, haji dan sebagainya. Tapi wajib yang mendatang. Jadi kena guru yang mursyid. Aku bimbang zaman ni orang tu letak serban besar, pakai jubah, bawa tasbih, seolah-olah dia sudah guru mursyid. Padahal belum lagi. Apa kepentingan guru mursyid? Mursyid ini maknanya orang yang memberi irsyad, memberi bimbingan. Jadi samalah bahayanya, bahkan mungkin lebih bahaya lagi. Macam orang yang pergi berobat dengan orang yang pakai baju putih, ada stetoskop kat telinga dia, ya. Kemudian ada pen, ya, gaya macam doktor lah, tapi bukan doktor. Kan risiko. Ya, dia nanti memberi obat yang tak sesuai atau nasihat yang tak kena dan sebagainya. Jadi guru mursyid ini apa peranannya? Untuk membimbing dan menunjukkan ahli tarikat ke jalan yang benar, ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu syariat dan juga hakikat. Jadi tak boleh mursyid itu jahil. Kalau orang jahil macam mana nak bimbing? Tapi macam tu susahlah nak kena dia jadi ulama besar. Tak juga. Sekurang-kurangnya dia mahir perkara-perkara yang perlu dalam akidah, dalam syariat, hukum fiqh dan juga dalam ilmu hakikat. Kalau dia tidak mahir, macam mana dia mau bimbing orang lain? Maka antara ciri tarikat sufi yang sebenar, yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dakwah tarikat tapi Quran dilanggar, Sunnah Nabi dilanggar, itu bukan tarikat yang sebenar. Nombor satu adalah at-tamassuku bil Qur'ani was Sunnah. Kenapa? Kerana tarikat tasawuf itu adalah diambil daripada Quran dan Sunnah. Ilmu Islam ni kalau kita trace back, walaupun kita pecah pada muamalat, faraid, jenayat, itu ini, kembali pada Quran dan Sunnah juga. Jadi tak boleh melanggar Quran dan Sunnah. Setiap perkara yang menyalahi Quran dan Sunnah, walaupun dilakukan oleh orang tarikat, itu bukan sebahagian daripada tarikat. Itu berarti kesalahan dan kelemahan dia. Malah tarikat itu secara prinsip tarikat menolak melanggar Quran dan Sunnah. Individu-individu dalam tarikat mungkin ada yang tergelincir dalam perbuatan, amalan, kata-kata yang melanggar Quran dan Sunnah. Itu tertolak. Tapi tarikat sebagai satu amalan itu tidak dibenarkan. Beramal dengan amalan, berpegang dengan pegangan yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Macam mana nak tahu? Hukum, ilmu fiqh, kat situ lah tempat Quran dan Sunnah dalam bab hukum. Kalau Quran dan Sunnah dalam bab kepercayaan, itu ilmu tauhid. Kalau Quran dan Sunnah dalam bab akhlak dan hati, kebersihan hati, itu adalah ilmu tasawuf. Jadi kena tengok ilmu satu persatu. Kalau ada misalnya orang amalkan tarikat sampai dia mengatakan dia itu bersatu dengan Tuhan, Tuhan dah masuk dalam diri dia, itu dah bercanggah dengan akidah, bukan dengan hukum lagi. Tak boleh. Tapi ada tu orang-orang sufi yang cakap anal haq, saya itulah al-haq, sayalah Allah. Ma fi jubbati illa Allah. Tak ada dalam jubah aku melainkan Allah saja. Jadi itulah yang kita sebutkan semalam, iaitu kalam sebegitu daripada deraja hukum salah. Dalam jubah kamu, ya kamu. Kenapa pula jubah kamu tu Allah?
Kamu tu manusia, kenapa pula kamu al-haq? Tetapi kalaulah kalam itu dituturkan oleh seorang yang dalam keadaan dia itu ingat kepada Allah Ta'ala, maka kalam itu dimaafkan. Kerana orang yang dalam keadaan dia tidak sedar tuturan dia itu dimaafkan. Jangan kita orang-orang biasa dia nak pandai-pandai pula. Oh, saya nanti orang sufi, saya anal haq, kita kata tak boleh, haram, boleh bawa kepada kufur. Sebab itu setengah ulama mengatakan kalam itu adalah kalam yang kufur. Wallahu a'lamu biqailihi. Tapi Allah yang lebih tahu kedudukan orang yang berkata macam itu. Kalau dalam keadaan dia itu macam juga kita kata ma fi qalbi illallah. Kalau ambil zahir ni, mana dalam hati kita ada Allah? Tak, maksudnya kita itu sentiasa ingat Allah. Jadi orang tu merasakan seluruh hidup itu dengan Allah. Jadi dia kata ma fi jubbati illallah. Jadi setengah kalam itu bukan kalam yang boleh difaham secara zahir. Contoh juga orang yang mengatakan aku cari Allah di Mekah dan di Madinah, akhirnya aku jumpa Allah di dalam rumah. Oh, kalau faham secara zahir, itu kan orang yang menempatkan Allah, bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ustaz daripada Suria, Ustaz Muhib Khawli, banyak memfitnah akidah Asy'ariyah sehari dua ni. Sebab dia marah, kita dialog di Perlis, tajuk Wahabiyah, adakah aliran sesat ataupun Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi panel sebelah sana Ustaz Saman Ali mengaku kalau Asy'ariyah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma dia nak kita pun mengaku Wahabi itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita tak mengaku sebab data-data menunjukkan Wahabi aliran sesat. Tuan-tuan yang nak slide tu boleh download di page Ahlussunnah wal Jamaah Research Group, ada slide kita bentangkan bukti-bukti kesesatan Wahabi. Tapi kalau Asy'ariyah Maturidiyah itu sepakat. Kami kata Ahlussunnah wal Jamaah dan Ustaz Salman juga kata Ahlussunnah wal Jamaah. Kita hanya beza bab Wahabi. Ustaz Salman kata Ahlussunnah wal Jamaah, kami kata bukan, ini aliran sesat. Dan memang ada beberapa fatwa negeri sudah mengatakan bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ustaz Muhib marah kepada Ustaz Salman sebab Ustaz Muhib nak kata Asy'ariyah ni sesat. Maknanya Imam Nawawi, Imam Ibn Asqalani, Imam Al-Hafiz Al-Hakim, Al-Baihaqi, majoriti para ulama lah, selepas daripada Imam Hasan Asy'ari, majoriti para ulama Asy'ariyah, majoriti ulama hadis Asy'ariyah, ulama tafsir majoriti Asy'ariyah, ulama fiqh majoriti Asy'ariyah. Jadi Ustaz Muhib Khawli ini nak menyesatkan majoriti ulama Islam. Jadi antara sebab dia kata sesatnya Asy'ariyah ni adalah Asy'ariyah berpegang bahawa Allah itu bertempat di mana-mana. Allah bertempat di mana-mana itu bukan Asy'ariyah. Jangan difitnah. Asy'ariyah berpegang Allah wujud tidak bertempat. Kerana tempat itu makhluk. Tak mungkinlah Allah berada pada makhluk. Kamu nak kata Allah berada di mana? Atas arasy. Kamu juga berpegang arasy itu makhluk. Kalau kamu faham makna makhluk, berarti ia sesuatu yang pada masa dahulu tidak wujud. Ia bukan bersifat qadim. Yang bersifat qadim Allah Subhanahu Wa Taala, Allah wujud tanpa ada permulaan. Adapun setiap yang dahulunya tidak wujud, kemudian baru wujud, itu namanya makhluk. Oleh itu Allah wujud sebelum adanya arasy. Arasy itu wujudnya kemudian. Wujud Allah tanpa arasy itu pasti. Maka tidak mungkinlah selepas Allah ciptakan arasy berubah Allah itu sifatnya daripada tidak bertempat menjadi bertempat di arasy. Jadi Ustaz Muhib sudah fitnah Asy'ariyah. Sebab itu diambil tindakan orang yang macam ini, bawa kacau bilau dalam negara kita. Ahlan wa sahlan datang ke negara kita, tapi jangan bawa ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang bahkan memfitnah. Asy'ariyah tidak pegang. Bahkan yang mengatakan Allah bertempat di mana-mana itu lebih parah daripada yang mengatakan Allah bertempat di arasy. Sekurang-kurangnya arasy makhluk Allah yang mulia. Itu pun salah kalau dia kata Allah bertempat di arasy. Adapun istiwa alal arsy itu kita terima. Terkadang makna istiwa itu dah makna yang layak dengan Allah, bukan makna bertempat. Bukan kita tolak istiwa alal arsy ya. Asy'ariyah menerima istiwa alal arsy, cuma tidak menafsirkan istiwa itu dengan makna yang tidak layak dengan Allah, seperti bertempat, seperti apa itu, duduk di atas arasy.
Tadi Kiai kata qu'ud, duduk, itu kan naqal daripada Imam Az-Zahabi yang mengatakan qu'ud dengan makna yang layak dengan Allah. Masih lagi tidak dengan makna sebagaimana yang difahami nisbah kepada makhluk. Jadi itu akidah Asy'ariyah, iaitu Allah Ta'ala wujud tanpa ada tempat. Bukan bertempat di mana-mana. Bertempat di mana-mana teruklah ya. Di jamban, di tempat kotor, di tempat sampah. Salah akidah macam itu. Jadi orang tarikat, basic akidah dia itu kena jelas. Jangan sampai satu tarikat mendakwa bersatu dengan Allah, Allah masuk dalam badan dia. Jadi kalam yang mengatakan saya cari Allah di Makkah dan Madinah, lalu tiba-tiba saya jumpa Allah dalam rumah, kalau difahami secara zahir memang salah. Tapi masih boleh difahami secara metaforikal, iaitu orang itu mencari ma'rifatullah, mencari satu kebergantungan yang bulat kepada Allah ketika dia itu berada di Makkah dan Madinah. Lalu tiba-tiba Allah kurniakan makrifah itu, Allah kurniakan rasa kebergantungan yang total itu bila dia sudah berada di rumah dia, mungkin sedang berzikir, dia dapat satu perasaan makrifah. Itu maksudnya aku jumpa Allah dalam rumah. Kalau faham zahir Allah bertempat dalam rumah, jangan salah. Jadi kalam ahli sufi yang bercanggah dengan zahir syariat itu, zahir kalam itu wajib ditolak. Adakah orang yang berkata itu menjadi kafir? Maka atas ihtimal perkataan itu maksud yang lain, ataupun dia dalam keadaan tidak menyedari apa yang dituturkan, maka itu kalau makna lain boleh terima makna yang sahih. Kalau tidak sedar maka itu dimaafkan. Kemudian yang kedua, tarikat tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang terpisah dari syariat. Tarikat, untuk kita ada tarikat hukum lain, untuk orang syariat lain tak ada. Hukum-hukum itu juga. Ulama-ulama tarikat yang dulu-dulu ahli sufi kan berpegang dengan syariat. Kena faham, hukum tidak berubah. Dahulu masa dialog Perlis 1.0, isu Syekh Nazim Al-Aqani. Yang baru ni dialog Perlis 2.0, isu aliran Wahabi. Yang dulu yang pertama, ada Ustaz Salman cerita kisah dalam kitab yang mengatakan sekumpulan orang dalam perjalanan, dari salah seorang itu wali, yang dalam kapal tu adanya air arak. Jadi mereka ni nak minum dahaga, arak kan haram diminum. Lalu tiba-tiba arak itu bertukar menjadi air delima. Lalu mereka minum air delima tersebut. Jadi dia highlight lah perkara. Jadi saya terangkan, ini bukan orang tasawuf atau orang tarikat ada hukum yang lain daripada orang syariat, tidak. Hukum sama, iaitu minum arak itu hukumnya adalah haram. Tapi kan kamu sendiri cerita bahawa dalam kejadian tersebut arak itu telah bertukar menjadi air delima. Air delima tidak haram. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu dia akan berubah-ubah ikut illah dia. Kalau ada illah, itu asas hukum, adalah hukum. Kalau illah, asas hukum itu sudah hilang, tidak ada hukum. Contoh, air merahan anggur, halal atau haram kita minum? Halal. Kerana tak ada masalah, ini termasuk benda yang suci, yang Allah benarkan kita minum. Tapi kalau diperam air anggur itu sehingga dia berubah menjadi arak, dan sifat arak itu memabukkan, maka ketika itu haram, padahal asalnya cecair yang sama. Tetapi kalau dibiarkan lagi sehingga dia berubah menjadi cuka anggur, maka cuka anggur ini bukan sesuatu yang memabukkan. Dia satu jenis makanan yang memberi rasa masam kepada makanan kita, maka itu halal, padahal masih lagi benda yang sama asalnya. Jadi begitulah, kalau bertukar air arak itu kepada air delima, maka berubah hukum daripada haram menjadi halal. Bukan orang tarikat ada hukum lain, tidak. Tapi boleh ke pula air arak bertukar jadi delima? Itu khariqil adat. Itu benda yang mencari adat. Kebiasaan tidak. Air arak tidak berubah menjadi air delima. Tetapi dalam keadaan itu satu karamah, satu perkara yang mencari adat, meluar daripada kebiasaan. Tapi hukum tidak berubah, iaitu minum air delima halal, minum arak halal.
Dan itu pun kalau dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan yang darurat, seumpama mereka ni stranded, dah tak ada minuman lain, kalau tak minum lagi itu boleh jadi koma, boleh jadi mati sebab dehydration, tak cukup air. Yang ada hanya ada arak saja. Ketika itu untuk ahli tarikat ke bukan ahli tarikat boleh minum arak itu. Halal, bahkan mungkin wajib. Kerana menyelamatkan nyawa itu wajib. Ad-daruratu tubihul mahzurat, itu kaedah dia. Keadaan yang darurat, dire need of something, itu menghalalkan benda yang asalnya diharamkan. Tapi ada kaedah lain. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat itu perlu dah disukat mengikut sukatan dia. Kamu kalau tak minum arak boleh meninggal. Takat mana kamu kena minum, takat ni dalam 2-3 teguk insya-Allah boleh survive. Jangan dibantai 2-3 botol. Hai sedap pula agak tak benar minum. Sampai 2-3 botol diminum itu sudah tidak ada lagi. Kerana sudah lebih daripada sukatan darurat tadi. Baik. Jadi tarikat tidak sekali-kali mengajarkan ajaran-ajaran yang terpisah dari syariat. Kalau ada yang mendakwa demikian, itu tidak benar. Hukum orang yang mengatakan tarikat bukan datang daripada Quran dan hadis. Ada orang mendakwa tarikat ini mengarut ini ajaran Hindu lah, ajaran Buddha lah, ajaran Kristian dan sebagainya. Ya. Ini telah diterangkan oleh Al-Alimul Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Sayrus Salikin. Beliau menyebutkan, dan takutilah olehmu bahawa engkau kata bahawasanya tarikat ahli sufi itu tiada mendatang akan dia oleh kitab, iaitu Quran. Jangan. Kamu kena takut kalau kamu sampai cakap macam itu. Zaman kita ramai. Sebab zaman kita kan ada tersebar penyakit biar bodoh asal confident kan. Jadi dia confident, padahal apa yang dia kata itu tidak berasaskan fakta. Kalau kamu mengatakan tarikat itu bukan daripada Quran dan tiada mendatangkan akan dia oleh sunnah, itu hadis Nabi SAW, itu memang ada zaman kita ramai yang cakap macam itu. Tarikat-tarikat ni bukan datang dari Quran hadis pun. Maka sesiapa yang mengatakan demikian itu, saya jadi kafir. Kerana dia itu menolak isi kandungan Quran dan hadis dengan kejahilan dia. Dia menganggap bahawa ajaran Quran hadis itu bukan daripada Quran dan hadis. Jadi kena hati-hatilah. Tapi bab dia jadi kafir itu kena ada pendetilan atas dasar macam mana dia menolak, ataupun atas dasar dia itu salah faham dan sebagainya. Yang penting tak betul kalau dia kata tarikat ini bukan daripada Quran dan hadis. Dr. Syekh Mustafa Al-Bura, seorang ulama besar Islam zaman ini, iaitu ulama di Syria. Beliau juga merupakan seorang ahli sufi dan bertarikat. Ramai ulama-ulama di Syria, di Mesir, di Jordan yang bertarikat. Syekh Yusuf Qasim Muhammad, pengarang kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah, berkata tentang Dr. Syekh Mustafa Al-Bura, sami'tuhu yaqulu ana sufi wa akhadhu tariqata syadiliyata wa qala ana Syekhi Muhammadul Hashimi wa Syekhu Abul Khair Al-Maidani. Aku telah mendengar Syekh Mustafa Al-Bura berkata, saya adalah seorang yang sufi, yang mengamalkan tasawuf, dan saya telah mengambil bai'ah tarikat, iaitu tarikat Syaziliyah daripada Imam Asy-Syazili, sambungan sanadnya. Dan beliau berkata, Syekh saya adalah Muhammad Al-Hashimi dan juga Syekh Abul Khair Al-Maidani. Ini dua guru dia dalam bidang tarikat. Sementara golongan yang memusuhi tasawuf dan ahli tasawuf, banyak mereka itu tidak amanah di dalam menakalkan kalam para ulama. Mereka kata Imam Syafi'i juga tolak tasawuf. Kerana Imam Syafi'i kata, aku tak tahulah satu orang yang bertasawuf itu waktu pagi, kecuali nanti tengah hari, nanti sebelum tengah hari pun dia sudah jadi gila. Jadi mereka itu tidak dia amanah dalam menakalkan. Padahal sedia maklum bahawa Imam Syafi'i adalah ulama yang mengamalkan ajaran tasawuf, dan beliau juga memuji tokoh-tokoh sufi yang sebenar. Berarti kritikan beliau itu kepada sufi yang menyamar, al-mutasawwif, yang mendakwa kononnya ahli tasawuf tapi melanggar syariat. Golongan yang memusuhi tasawuf dan ahli tasawuf
ada kalanya bersikap tidak amanah di dalam ilmu. Buktinya, kerana mereka itu memusuhi tasawuf, mereka sanggup membuang bait syair dalam dewan Imam Syafi'i yang ada kaitan secara langsung dengan ilmu tasawuf ini. Jadi yang mana Imam Syafi'i puji tasawuf, mereka buang, supaya mereka boleh mendakwa bahawa Imam Syafi'i pun tolak tasawuf. Ini seterusnya membuktikan maknanya apa yang Imam Syafi'i ucapkan berkaitan dengan tasawuf itu, bahawa Imam Syafi'i sendiri adalah seorang ahli tasawuf, walaupun beliau lebih dikenali sebagai imam mazhab. Kita dah sebut semalam, ada setengah tokoh sufi lebih dikenali sebagai muhaddis, lebih dikenali sebagai faqih dan sebagainya. Kerana orang yang berada pada kedudukan seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mustahil beliau berkata sesuatu yang beliau sendiri menyalahi perkataannya. Mustahil beliau itu berkata menolak tasawuf padahal beliau sendiri mengamalkan. Baik yang dimaksudkan itu ialah wa fiha faqihan wa sufiyan fa kul laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fadzalika qasid lam yazuk qalbuhu tuqam wa hadha jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak menolak tasawuf, tidak menolak ahli sufi. Yang Imam Syafi'i tolak adalah mutasawwif, golongan-golongan mungkin batiniyah, yang ada elemen batiniyah yang merosakkan syariat atas alasan hakikat. Yang kita dah sebut semalam tu, tak sembahyang tapi pakai niat. Sembahyang pakai niat, haji pakai niat, makan betul-betul. Ini bukan mutasawwif, ini bukan tasawuf, ini mutasawwif. Orang yang berlagak ahli sufi. Ada pun sufi yang sebenar, ini nasihat Imam Syafi'i. Faqihan wa sufiyan fakul laisa wahidan. Sebagai ahli fiqh yang mahir hukum hakam dan juga sebagai ahli sufi yang mahir ilmu membersihkan hati, maka jadilah kamu jangan salah satu saja. Jangan jadi faqih saja, bukan sufi jangan. Jangan jadi sufi saja tidak faqih jangan. Jangan jadi satu saja, jadi dua-dua. Faqih dan sufi, mahir hukum dan juga jaga hati. Sesungguhnya saya demi Allah menasihati kepada kamu, orang yang itu keras hatinya, tidak pernah merasa ketakwaan. Orang yang faqih saja keras hati. Kita orang fiqh kira-kira dia, oh ni hujah ni tak betul, ini dhaif, ini tak ada masalah hadisnya, ini tak kuat, kan lama-kelamaan keras hati. Kalau hanya bergelombang dengan fiqh saja, wa hadza jahulun, yang ni pula yang tasawuf saja tak belajar hukum, orang jahil. Kaifa zul jahli yasluhu, macam mana orang jahil pula nak jadi elok? Kamu kata kamu sufi tapi tak nak belajar hukum, itu kamu jahil. Nanti kamu buat benda haram, kamu sangkakan itu ketaatan, itu macam mana nak jadi elok? Sebab itu Imam Syafi'i bagi nasihat, kedua-duanya sekali kamu kena jadi. Kamu kena mahir hukum syarak, kamu juga kena fokus kepada membersihkan hati. Kalau salah satu fiqh saja jadi keras hati, kalau salah satu tasawuf saja jadi tak elok amalan kamu. Allah tidak terima amalan kamu nanti. Baik, terakhir renungan. Saya sebut terakhir itu sebab apa? Sebab dah lama kita kuliah ni, ada orang dah tengok macam apa nak. Ada orang dah ada terakhir itu awak segar sikit. Tak apa, mereka dah siap. Iaitu renungan Syekh Ibn Taimiyah sendiri membolehkan dan bahkan menganjurkan tasawuf. Kerana apa kita sebut ni? Kerana golongan Wahabi yang mengidolakan Ibn Taimiyah, ramai antara mereka anti tasawuf, tolak amalan tasawuf. Jadi nak bagi tahu, jangan macam itu. Tok guru besar kamu, idola kamu, ikutan kamu, Al-Imam Ibn Taimiyah sendiri, dia tidak anti tasawuf. Memang ada fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taimiyah ditolak oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bab tasawuf dia okey. Antara kitab terbaik dalam membicarakan perkara berkaitan tasawuf ini adalah Haqaiq An-Tasawuf karangan Sayyid Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi. Diceritakan pendapat ulama-ulama dahulu dan sekarang, dan juga pengiktirafan mereka terhadap tasawuf dan orang sufi. Antara yang beliau senaraikan
dalam senarai ulama yang memboleh dan menganjurkan tasawuf, termasuklah Syekh Ibn Taimiyah sendiri. Ya. Bahkan Ibn Taimiyah terkenal mengamalkan zikir. Beliau lepas sembahyang subuh, beliau akan baca Fatihah berulang-ulang kali sampai terbit matahari. Dalil khusus tak ada. Kan kadang-kadang Wahabi ni mana ada dalil ya? Imam Ibn Taimiyah ni beramal dengan dalil umum. Kerana Fatihah itu kan Quran. Fatihah itu juga zikir. Kita disuruh baca Quran, kita disuruh berzikir. Jadi Imam Ibn Taimiyah beramalkan. Antara perkara yang disifatkan sebagai tidak amanah dalam keilmuan atau perkhidmatan ilmiah adalah berlakunya tokok tambah dan membuang kandungan yang terdapat dalam kitab asal. Ini yang tak cantik. Dia tak setuju dengan kita, itu masih okey. Dia boleh bawa hujah dia. Tetapi bila diubah kitab-kitab ulama kita, itu sudah menjadi satu perkhianatan ilmu. Misalnya berlaku kepada kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, juga Al-Ibanah Anil Usul Diyanah karangan Imam Hasan Asy'ari, Hasyiah Sawi Al-Jalalain dan lain-lain, dibuang. Bahagian-bahagian yang tak selari dengan pendiam mereka buang atau mereka ubah. Dalam kitab Hasyiah Ibn Abidin Al-Syami misalnya, fasal yang khusus tentang para wali dan tingkatan para wali seperti wali abdal dan sebagainya telah dibuang. Dan bahagian 10 dalam kitab Fatwa Ibn Taimiyah, kitab idola mereka sendiri, ada bab khusus mengenai tasawuf. Di dalam cetakan akhir kitab tersebut mereka buang juga. Sudah mungkin mereka dah perasan kalau Ibn Taimiyah sendiri digunakan untuk mempertahankan tasawuf, jadi mereka buang. Jadi rumusan daripada perbincangan kita tentang tasawuf dan tarikat, tasawuf itu adalah nama baru untuk isi yang telah ada dalam Quran dan hadis. Dalam hadis dinamakan al-ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin dan sebagainya. Dan isi tasawuf diambil daripada Quran dan Sunnah. Tarikat ini adalah praktikalnya. Habis kenapa tarikat macam-macam? Ada Syaziliyah, ada Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah, ada Ahmadiyah, ada Samaniyah. Ini adalah mengikut susunan zikir oleh guru masing-masing. Seperti mana dalam fiqh kita ada mazhab macam-macam. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali yang kekal sampai zaman kita. Kenapa tak ikut Quran Sunnah? Ya, mazhab ni ambil daripada Quran Sunnah, tapi ulama ni faham macam ini. Ulama macam ni terima hadis ni, ulama yang satu lagi tak terima. Contoh mudah, ya. Sama-sama zikir, tapi mungkin antara tarikat ini, yang ini melihat kalau nak zikir, mula-mula dengan zikir sir dulu. Zikir dalam perlahan hati dia. Mungkin tarikat satu lagi tak. Untuk orang permulaan kata dia lebih elok zikir jahat. Sebab orang ni masih lalai, masih apa. Jadi ini hanya perkara-perkara yang kecil ya. Tidak membabitkan perbezaan yang besar. Semua tarikat juga menuju kepada nak dapat ridha Allah. Jadi tidak ada keperluan nak bersaing macam tarikat kami lebih baik pada tarikat kamu. Tak perlu. Itu sudah macam ahli dunia. Ahli dunia kan macam itu. Parti kami lebih baik pada parti kamu, itu biasa. Tapi kalau tarikat sama-sama nak menuju pada ridha Allah, yang mengamalkan dengan ikhlas, ikut syariat, itu insya-Allah akan capai kepada tujuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu.